Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nama aku Ehsan Hafiz. Kat belakang kita macam biasa kita ada Ehsan Haris. So, kali ni kita nak buat apa? Kita nak buat tajuk tips untuk korang cek kereta korang sebelum jalan jauh. Hari Raya Cina pun dah dekat, Hari Raya Aidilfitri pun dah tak jauh, Deepavali pun tak jauh. Semuanya ambil masa dalam sekelip mata macam tu. Kau kelip je, dah Raya. Kelip je, dah Deepavali. Kelip je, dah tahun 2022 nantilah. So, apabila balik kampung je, kita akan dengar masalah orang, kereta dia overheat, kereta dia jam lah, kereta dia tayar pancit lah, kereta dia tak boleh start lah. Macam-macam masalah kita dengar. So, untuk video ni, saya akan sediakan tips untuk korang cek kereta. Let's go! Okay guys, perkara yang pertama korang perlu cek sebelum jalan jauh adalah cek minyak enjin. So, kenapa korang perlu cek minyak enjin? Sebelum korang jalan jauh, kita kena cek minyak kita dalam keadaan yang cukup atau tidak. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau kurang, korang punya head akan rosak, korang punya kereta akan overheat dan sebagainya lah. Tapi kalau terlebih, kereta korang tak bergerak dalam keadaan optimum, boleh menyebabkan jam. So, kurang dengan lebih, dua-dua akan menimbulkan masalah kepada kereta korang. So, korang kena cek minyak korang dalam keadaan ideal ataupun dalam keadaan yang cun-cun je. So, macam mana kita nak cek minyak enjin? Jom kita tengok. So kita kat depan enjin kita, ni bahagian enjin. So, biasa untuk korang cek minyak enjin, dia mesti sebelah-sebelah je dengan enjin. So, dia macam ada macam boleh tarik tau. So, macam ni lah. Biasa bentuk dia bulat, tak pun dia macam oval macam tu. So, korang boleh tarik takut ni tali sawat ni. Tak tahu apa nama dia yang betul. Korang boleh keluarkan dia dulu. So, korang dah keluarkan takut ni. First perkara korang perlu buat, korang perlukan surat khabar. Ataupun korang perlukan kain lap lah. So, korang bersihkan dulu tali sawat ni. Tak tahu apa nama dia. Apa nama dia? Tak tahu. Besi ni lah kiranya. Bersihkan dulu. Kalau kat benda besi ni, korang ada dua takuk. Satu takuk, dua takuk yang belah bawah dekat dengan hujung. Maknanya ini adalah minyak hitam yang keadaan dia minimum. Untuk takuk yang ni, dia adalah keadaan minyak hitam yang cun-cun je. Kalau terlebih, biasanya kena kurangkan lah. Ataupun jarang juga orang isi terlebih. Tapi kalau kurang ataupun terlebih, korang ada masalah yang akan berlaku bila korang memandu. So, kita nak takat dia lebih kurang bawah ni sikit je. Ataupun cun-cun, ataupun okey lah. Antara barat ni okey. Jom saya tunjukkan macam mana kita nak check. First, kita cucuk balik. Cucuk balik. Celup. Tarik balik. So, kita akan nampak kita punya minyak hitam. Takuk mana? So, kita dapat takuk dekat sini. Cun-cun je dekat dengan apa yang bahagian optimum. So, dekat sini saya punya minyak hitam dalam keadaan yang baik lah. Tak kurang dan tak terlebih. So, kereta ni ready untuk jalan jauh. So, lepas korang dah check, korang simpan balik. Simpan cantik-cantik. Tutup. Tak, tekan sikit bagi dia rapat. So, kalau korang dah check, korang akan tahulah kereta korang dalam keadaan yang baik ataupun tidak. Jom kita tengok tips yang kedua. Jadi kat sini kita nak tengok perkara kedua sebelum anda balik kampung ataupun jalan jauh. Perkara kedua kat sini adalah radiator. So, isi dalam radiator ni adalah coolant. Coolant ni berfungsi untuk mengawal suhu enjin anda. Jika terdapat kebocoran, terdapat sumbat, enjin anda boleh jadi overheat. So, overheat ni akan menyebabkan top enjin anda perlu di overhaul. Sebab anda perlu top overhaul adalah valve anda akan bengkok, valve seat anda akan tergalih dan sebagainya. Jom kita cek macam mana coolant kita dalam keadaan baik ataupun tidak. So, dekat sini, ni adalah untuk penyimpanan coolant anda. So, kat dalam coolant ni, kita boleh tengok sama ada coolant kita dalam keadaan optimum ataupun tidak. Jangan sesekali buka di bahagian ni. Di bahagian ni, sebab dia ada never open when hot. Ada warning. So, nak tambah dekat bahagian ni. So, untuk keselamatan, kita pakai surat khabar dululah. Supaya haba-nya tak terkena tangan kita. So, okey, boleh je buka macam biasa. So, tambah ikut sini. Jika kurang, kalau dalam keadaan baik,
tak perlu tambah. So sekarang kereta Ehsan Hafiz adalah dalam keadaan baik. Okay, jom kita tengok tips yang ketiga. Okey, so bahagian yang ketiga, tips yang ketiga ialah periksa tekanan tayar korang. So, kalau korang nak tahu tayar korang dalam keadaan optimum atau tidak, biasanya kita perlu cek pakai, ada dia punya alat tu boleh cek. Tapi saya baru je isi angin tadi dalam 43 PSI. So, dalam tayar korang, dia ada tulisan banyak tau. So kat sini korang nak cek dia punya PSI berapa. Dia ada tulis max pressure 300 kPi ataupun 44 PSI. So saya ambil 43 PSI untuk kurangkan sikit sebab saya berdua ataupun seorang saja. So saya tak ambil max load dia. Tapi kalau korang penuh, orang 5 orang, lepas tu kat belakang ada banyak lagi, isi 44. Tapi kalau tak ramai, korang kurangkan dalam 2 ataupun 1 PSI. Saya ambil 43 PSI lah. So, kenapa korang perlu cek tekanan angin tayar korang sentiasa cukup atau tidak? So, untuk mengelakkan tayar korang, dia akan makan sebelah, makan tengah ataupun makan tepi. So, biasa kalau korang kurang angin ke apa ke kan, dia akan makan belah tepi lah. Kalau terlebih, dia akan makan belah tengah je. Belah tepi ni tak makan. Dia makan belah tengah ni je. Kalau terlebih angin. So, pastikan korang baca dulu kat sini. Cari dulu maksimum PSI dia berapa. KPI dia berapa. Baru korang isi. Selain tu juga, kalau kurang angin kan. Pasal itu lembik je. Ataupun dah expired, mungkin tayar ni boleh pecah. So, kalau korang punya tayar kurang angin. Ataupun korang pakai tayar yang dah terlalu lama. Dah tinggal benang-benang je. So, dia boleh membahayakan diri anda, keluarga anda dan orang yang tersayang lah. Terutamanya family lah. Ataupun anda boleh membahayakan orang lain juga. Dan make sure tayar anda dalam keadaan baik. So, jom kita tengok tips yang keempat. Let's go! Yang keempat adalah cek keadaan bateri anda. So kat sini kita boleh tengok bateri ni adalah jenis bateri kering ataupun kita panggil dry cell. So kat sini kita boleh tengok sama ada, kebiasaannya akan ada tulis expiry date ataupun tarikh pembelian anda. Jadi macam mana nak cek bateri dry cell ni dalam keadaan baik? Anda boleh pergi ke kedai bateri dan suruh pomen tu cek voltage dia sama ada dia dalam keadaan baik ataupun tidak. So yang kedua kita ada jenis wet battery. Jadi wet battery tu anda perlu pastikan air bateri dalam keadaan yang optimum. Ada contoh ada 6 tempat lubang untuk isi. So anda pastikan ke-6-6-nya adalah pada tahap optimum dan anda boleh juga hantar ke kedai bateri untuk cek voltage dia sama ada dalam keadaan baik ataupun tidak. Sekiranya tidak dalam keadaan baik, anda pakai juga, ia akan mengganggu alternator anda sebab alternator ni mengecas bateri. Alternator ni kerja dia cas bateri. Jadi bateri ni akan bagi power supply ke dalam kereta. So bila bateri anda tidak dalam keadaan baik, fungsi alternator tu akan terjejas dan boleh menyebabkan pelbagai masalah lain. So kita tengok cara yang kelima. Let's go! Okey, kita nak tengok cara yang kelima sebelum korang jalan jauh ataupun jalan balik kampung Chinese New Year, Aidilfitri, Deepavali, jalan jauh, jalan-jalan, jalan makan angin. So, cara yang kelima apa yang korang perlu buat ialah cek minyak brake. So, apa jadi kalau korang tak cek minyak brake? So, kalau minyak brake korang tak cukup ke, perkara yang tidak diingini boleh berlaku. Sepertinya korang tekan brake, nak tekan brake ni. Korang dah nampak kereta depan berhenti, korang tekan brake, brake kosong boy. Brake kosong, tak boleh nak brake. So, korang boleh menyebabkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. So, macam mana kita nak cek minyak brake kita? Dekat sikit. Dekat sikit. Dekat sini. So, dekat sini korang nampak takat minimum, takat maksimum. Dan minyak brake ni dia ada beberapa jenis lah. Nanti saya akan explain. So ni minimum, ni maksimum. Bila takat minimum ni memang tak ada brake lah. Brake akan kosong. Kalau dalam takat yang minimum hingga maksimum ni masih ada brake. Tapi tak berapa cengkam. So apabila terlebih daripada takat maksimum ni, korang tekan sikit je dia dah brake. So memang membahayakan pengguna jalan raya yang di bahagian belakang korang. Sebab kalau terlebih dia memang tekan sikit je dia dah makan tau. So bahayalah. Jom kita tengok
apa yang kita perlu isi dalam ni. Okay guys, so minyak brake ada beberapa jenis, ada .3, .4 dan sebagainya lah, ikut jenis kereta. Saya pakai kereta pun kereta buatan Malaysia, jadi kebanyakannya kereta buatan Malaysia lah yang saya tahu. So kat sini kereta saya menggunakan minyak jenis .3. Kat situ dia ada tulis. So kalau korang tak tahu minyak apa yang korang pakai, korang boleh check dekat bahagian sini, penutup dia memang ada tulis minyak brake jenis apa. So sampai sini je untuk yang check minyak brake. Pastikan minyak brake korang dalam keadaan yang baik, optimum, dan korang boleh gunakan brake korang dengan baik dan selamat. Okay guys, itu je 5 cara untuk korang check sebelum korang balik ke kampung, jalan jauh, pergi Merry Christmas, pergi Hari Raya, pergi Chinese New Year dan sebagainya lah. Pergi dating. Pergi dating pun jalan jauh juga kan. Bawa awet kesayangan. Sayang awet tu. So cara yang pertama tadi kita check minyak hitam, yang kedua tadi kita check air radiator, yang ketiga kita check tekanan tayar, yang keempat kita check bateri, yang kelima tadi kita check minyak brake. So itu adalah 5 cara sebelum korang mulakan perjalanan balik kampung. So sampai sini je video kami pada kali ni. Kalau korang suka, korang boleh tekan like, comment and Subscribe. see you guys in the next video. Ciao. Korang kalau tak check kereta korang sebelum jalan jauh, siap kau.